Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada lahirnya mereka keluar dari bumi di mana pihak berkuasanya menindas mereka, tetapi di sana ada sesuatu perkara terlalu besar yang tersirat yang menjadi hikmah di sebalik hijrah itu. Mereka berhijrah bukan dengan melihat terbentang di mata kasar apakah masa depan mereka setelah berhijrah, tetapi yakin dengan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang hanya dapat dilihat dengan mata hati yang berisi dengan iman. Mereka yang berhijrah itu tak nampak nasib mereka di hadapan. Apa nak jadi di hadapan? Adakah harta menunggu di sana? Pangkat menunggu di sana? Ataupun dibunuh di tengah jalan? Tak tahu. Cuma mereka yakin bahawa Allah dan Rasul berjanji Islam akan menang. Itu saja. Berjanji Islam akan menang. Beriman dengan janji Allah dan janji Rasul, Islam akan menang. Sama ada sempat tak sempat, itu urusan Allah Ta'ala. Kalau mati, matilah. Kalau tak sempat pun mesti berlaku perkara itu. Orang kemudian akan melihat kemenangan itu. Ini iman yang ada dalam diri mereka. Bukan macam manusia pada hari ini nak nampak cokoh, nampak golek depan, nampak setambung pitih, nampak benda baru boleh ikut. Ini dijanjikan pahala saja, tak nampak pahala. Dijanjikan Islam itu menang, tak nampak bagaimana menang. Bila menang, tak tahu. Boleh jadi mati di tengah jalan. Tak sempat. Tapi ada kemenangan di hari akhirat. Ini kepercayaan yang ada dalam hati para sahabat yang berhijrah. Orang-orang Islam memulakan hijrah menuju ke Yathrib. Yathrib ialah nama Madinah sebelum diubah. Manakala orang-orang musyrikin pula tidaklah berdiam diri atau berlepas tangan sahaja. Di sana telah berlaku beberapa perkara ketika berjalannya hijrah. Ahli-ahli sejarah, ahli-ahli tarikh Islam mencatatkan peristiwa yang berlaku. Berbagai-bagai peristiwa berlaku ketika hijrah. Di antaranya ialah satu peristiwa yang menimpa Abu Salamah dan keluarganya radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Buat A itu. Peristiwa yang menimpa Abu Salamah, isteri dia dan anak-anak dia radhiyallahu anhum. Abu Salamah ialah dia antara angkatan pertama melakukan hijrah. Apabila beliau mengambil langkah bersama isteri dan anaknya untuk berhijrah, tiba-tiba dihalang oleh keluarganya dan keluarga isterinya. Sampai tengah jalan, anak beranak dia yang kafir, anak beranak bini dia yang kafir, isteri dia Ummu Salamah menahan di tengah jalan. Tiba-tiba dihalang oleh keluarganya dan keluarga isterinya. Keluarga isterinya mengambil isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Keluarga dia rampah isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan keluarganya mengambil anaknya. Anaknya dirampas, tinggal dia seorang. Abu Salamah meneruskan hijrahnya tanpa anak dan isteri. Terus pergi hijrah tanpa anak dan isteri. Ini hijrah bukan sembarangan. Selepas perginya Abu Salamah, setiap pagi dan petang Ummu Salamah radhiyallahu anha menangis sedih. Ummu Salamah dengan anak dia duduk di Mekah menangis sedih. Suami dia pergi ke sana, berpisah antara suami dan isteri. Ini ujian kepada Ummu Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah ikut Nabi. Pergi. Nabi perintah pergi ke Madinah. Isteri dia dengan anaknya dihalang dalam keadaan Islam. Berpisah suami isteri. Akhirnya ada di kalangan keluarga mereka orang yang terasa kasihan melihat keadaannya begitu.
terdapat kalangan keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah yang kesian melihat Ummu Salamah dengan anak-anak dia menangis. Lalu mereka berusaha supaya dikembalikan anaknya dan dibenarkan dia pergi ke tempat suaminya di Yathrib. Lalu mereka yang kesian ini pisah, berusaha akhirnya bawa Ummu Salamah dan anak-anak dia berhijrah. Ummu Salamah bersama anaknya bersedia untuk berhijrah bagi mengharungi perjalanan di padang pasir yang jarak jauhnya 500 km. Masa itu jalan kaki 500 km jalan kaki, ataupun naik unta yang sangat lambat, bukan naik bas, bukan naik kapal terbang, bukan naik taksi, jalan kaki 500 km. Apabila sampai di Tanaim, Tanaim ini masih dekat dengan Mekah, tempat orang buat umrah pada hari ini, mereka bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, berjumpa dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, iaitulah seorang yang masih belum Islam lagi. Belum Islam. Utsman bin Talhah ni Nabi suruh anak kunci Kaabah pada masa Nabi buka Mekah. Dia masuk Islam kemudian, tapi dia seorang yang baik. Ada juga orang kafir baik, bukan semua orang kafir jahat belaka. Ini kena faham. Jangan letak sebaku. Ini sejarah menceritakan. Jangan kita letak sama orang yang tidak boleh. Kena bazir-bazirkan. Utsman bin Talhah bin Abi Talhah tolong. Dia memberi pertolongan dengan menghantar Ummu Salamah dan anaknya sehingga ke Quba. Dia tolong hantar sampai ke Quba. Quba ini dekat dengan Madinah. Dan berkata kepada Ummu Salamah, pergilah, suamimu berada di negeri ini. Ummu Salamah tak tahu kat mana Madinah, tak tahu. Sampai di Quba, Utsman bin Talhah kata, mugi suamimu ada sini. Dia dah masuk Islam lagi. Mudah-mudahan diberkati Allah, percaya pada Allah. Kemudian ia kembali semula ke Mekah. Dia balik semula ke Mekah kerana dia belum Islam lagi. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, manakala Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu pula menghadapi tekanan dengan cara yang lain. Apabila ia bertolak untuk berhijrah dengan membawa harta kepunyaannya, tiba-tiba ia dihalang oleh orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berkata, kamu datang ke tempat kami dalam keadaan papa dan bangsat. Setelah berharta kamu mahu melakukan perkara ini, mahu meninggalkan negeri ini dengan dirimu dan hartamu pula. Suhaib menjawab, bagaimana kalau aku serahkan harta ini? Apakah kamu akan benarkan aku pergi? Mereka menjawab, ya. Lalu Suhaib menyerahkan harta yang dibawanya itu kepada mereka, dan dia dibenarkan pergi menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bersempena dengan peristiwa ini Allah telah menurunkan firman-Nya. Ini Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi disebutkan dari Rom. Ada orang kata dia asal dari Rom. Ada orang kata dia seorang yang ditawan di kawasan Rom, kemudian dia dibebaskan. Dibebaskan, merdeka, pergi ke Mekah. Dia berniaga dan kaya. Ada harta. Ada harta. Semua kitab tafsir menceritakan bila dia masuk Islam, dia telah dihalang di tengah jalan. Lalu dia naik atas bukit. Dia berjaya naik atas bukit. Dia seorang pemanah yang pandai. Pemanah yang handal. Lalu dia tubik anak panah dia. Dia duduk atas bukit. Orang kepung dia duduk bawah. Lalu dia kata, jangan dekat. Kalau dekat aku panah seorang-seorang. Orang tahu dia pandai mana. Lalu mereka yang kepung dia kata, bagaimana kalau musuh hartamu? Hartamu bawa harta ada Mekah no, musrah pada kami. Suhaib kata, sila ambil harta aku dah apa. Jangan halang aku berhijrah. Lalu mereka bergundur. Sanggup menyerahkan harta dia kerana nak berhijrah. Allah Ta'ala menurunkan ayat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan dia antara manusia
Ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah. Dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala menurunkan ayat memuji Suhaib Ar-Rumi. Menurut riwayat yang lain, pula apabila sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah terus bersabda kepada Suhaib, rahibah Suhaib, rabihah Suhaib, rabihah Suhaib. Rawahu Ibnu Mardawih wa ghairuh. Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Riwayat oleh Ibnu Mardawih dan lain-lain. Nabi kata Suhaib mendapat keuntungan yang besar di hari akhirat kelak. Di dunia pun untung, akhirat pun untung. Tak apa habis harta. Peristiwa yang ketiga. Yang ketiga, Umar bin Al-Khattab Ayyash, bukan Iyas, Ayyash. Itu salah saja. Ayyash. Yang betulnya Ayyash, bukan Iyas. Banyak salah saja ni. Ini bahan tulis awaming ni. Ayyash bin Rabi'ah dan Hisham bin Al-As berjanji untuk berhijrah bersama-sama. Apabila sampai masa yang ditunggu dan ditentukan, Ayyash telah ditahan. Ayyash telah ditahan. Tinggallah Umar. Hisham telah ditahan. Hisham telah ditahan. Tinggallah Umar dan Ayyash. Menurut riwayat Al-Bukhari, telah berhijrah bersama-sama Umar seramai 20 orang. Apabila mereka sampai di Quba, tiba-tiba Abu Jahal bersama Al-Harith untuk mendapatkan Ayyash. Ayyash. Kebetulan mereka bertiga ialah saudara seibu. Abu Jahal menipu Ayyash. Abu Jahal menipu Ayyash dengan berkata, wahai Ayyash, ibu kita telah bersumpah tidak menyikat rambut dan tidak keluar kepada cahaya matahari sehingga dia melihatmu. Kata Abu Jahal, kecek. Ayah ni saudara seibu dengan Abu Jahal. Ayah terasa kesihan terhadap ibunya. Bila Abu Jahal kata mu susah, ayah kesian ke mak dia. Dan dia mahu pulang dahulu untuk menunaikan sumpah ibunya. Umar berkata kepada Ayyash, hai Ayyash, sebenarnya mereka berdua menipumu untuk menguji kamu dalam berpegang dengan agama ini. Berwaspadalah. Demi Allah, aku berpendapat bahawa ibumu itu apabila terasa gatal kutu di kepalanya, tersikaklah ia. Dan apabila terasa panah dalam rumah di Mekah itu, keluarlah dia dari rumahnya. Mu tak tahan juga. Kata Sayyidina Umar, dia tipu mu. Gatal kepala, dia sikat kepala lah. Kalau panah tak tahan dalam rumah, dia tubik. Tak apa. Ayyash mahu pulang juga. Ayah nak balik juga, tinggal ke mak dia. Apabila sampai di tengah jalan, Abu Jahal dan rakannya memberkah Ayyash. Dia berkah Ayyash dan dibawa pulang ke Mekah dalam keadaan dia berkah dan diikat dengan tali. Sampai tengah jalan kena takak, ikat dengan tali. Abu Jahal berkata kepada orang ramai, buatlah kepada orang-orang bodoh ini di kalangan kami bagaimana kami lakukan kepada orang-orang kami yang bodoh ini. Menurut riwayat Ibnu Hisham, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ia berkata kepada sahabat, siapakah di kalangan kamu yang sanggup membebaskan Ayyash dan Hisham yang sedang ditahan di Mekah? Tiba-tiba Nabi bersabda kepada sahabat dia. Ini di antara mukjizat Nabi. Tahu perkara berlaku di Mekah. Nabi tahu bahawa Ayyash dan Hisham telah ditahan di Mekah. Lalu Nabi tanya sahabat dia, siapa kalangan kamu yang berani bebaskan Ayyash dengan Hisham?
Lalu Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menyahut Rasulullah SAW dengan berkata, dakulah yang akan menjalankan tugas itu ya Rasulullah. Saya sanggup Rasulullah, bebaskan dia. Al-Walid pun pergi ke Mekah dengan cara bersembunyi dan mengintip di manakah kedua sahabat itu ditahan, sehinggalah ia dapat menjejak seorang perempuan yang membawa makanan, dan didapati makanan itu dibawa ke tempat di mana kedua sahabat itu ditahan, di sebuah rumah yang tidak beratap. Rumah negara tak ada atap. Dia dapati ayah ditahan di sebuah rumah. Setelah tiba malam, Al-Walid memanjat dinding dan memutuskan belenggu yang mengikat kedua sahabat itu dan pulang dengan selamat ke Madinah. Pulang dengan selamat ke Madinah. Mengikut satu riwayat, Nabi baca kunut. Nabi baca kunut nazilah. Rakaat akhir lepas rukuk, Nabi baca Allahumma anji Ayyash ibn Rabi'ah, Allahumma anji Al-Walid bin Al-Walid, Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin, Allahumma shrud wa ta'alka, Allahumma ja'alha sinina ka sinina Yusuf. Nabi doa ketika semayang, ya Allah ya Tuhanku, bebaskan Ayyash bin Rabi'ah. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan Al-Walid bin Al-Walid yang menjalankan tugas ini. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan mereka yang beriman yang lemah ditindas. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah bencana hukuman terhadap mereka itu. Ya Allah ya Tuhanku, bencanakan mereka dengan kemarau macam kemarau zaman Nabi Yusuf AS. Ini doa Nabi. Nabi berkunut ketika sembahyang untuk menyelamatkan Aisyah. Di sini menunjukkan bahawa boleh kita kunut nazilah, sebut nama orang pun apa tak batal sembahyang. Ini disebut kerana menyelamatkan orang tertentu dengan doa dalam sembahyang. Peristiwa hijrah membawa pengalaman baru dalam perjuangan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa hijrah membawa pengalaman baru dalam perjuangan Islam. Kalau sebelumnya mereka mengalami ujian, diejek, ditahan, diseksa, dan ada yang mati dibunuh, tetapi hijrah menguji kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengatasi kasihkan tanah air, harta benda dan rumah tangga. Mereka telah berjaya dalam ujian pertama tersebut dan membuktikan kesungguhan menghadapi ujian yang berikutnya. Apabila mereka telah melaksanakan hijrah menuju Yathrib, yang telah meninggalkan tanah air yang dikasihi, harta dan rumah kediaman. Hijrah ni bukan sebarangan, bukan benda yang mudah. Ada orang kaya yang senang, tak ada masalah, boleh bawa anak bini sekali. Ada orang terpaksa meninggalkan anak isteri, macam Abu Salamah, terpaksa meninggalkan harta. Yang mesti ialah meninggalkan tanah air yang dikasihi, tempat dilahirkan, tanah tumpah darah, supaya pergi ke Yathrib yang nama akhirnya Madinah. Pergi, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Tak nampak lagi, janji dia. Allah menjanjikan kemenangan. Tetapi percaya pada janji Allah, janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak memelihara agama Islam, nak meninggikan agama Islam, dan sayangkan agama Islam lebih daripada diri sendiri, lebih daripada tanah air, lebih daripada harta, lebih daripada kaum keluarga, lebih daripada segala-galanya. Islam lebih disayang daripada segala-galanya. Mereka berhijrah, mesti sayang pada Islam, pada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Tak dinafikan bahawa sayang pada anak beranak, keluarga, anak isteri, harta tanah air itu wajib, ada. Tetapi sayang pada Islam
lebih daripada segala-galanya. Mengapa? Kerana yang menyelamatkan segala-galanya ialah Islam. Kalau dipelihara anak isterinya saja, hartanya saja, tanah airnya saja, Islam bubuh belakang, semua tak selamat. Anak isteri tak selamat, harta tak selamat, semua tak selamat. Yang menyelamatkan ialah Allah dan Rasul yang ada dalam ajaran Islam itu. Oleh kerana itu Islam hendaklah diselamatkan, ditegakkan dahulu. Islam menyelamatkan kita semua. Ini ujian para sahabat radhiyallahu anhum. Ada orang sayang pada kawan, tinggal Islam. Sayang pada kawan, tinggal Islam. Sayang pada anak bini, tinggal Islam. Tinggal ini, tinggal Islam. Ini tak betul. Sayang pada Islam lebih daripada segala-galanya. Berhubung dengan hijrah itu, Rasulullah SAW telah bersabda, ra'aitu fil manami anni uhajiru ila ardin biha nakhlun wa dhahabun wa dhahaba wahali, bukan wahmi, itu salah saja. Ila annaha al-yamamatu aw hajaru fa idza hiya Yathrib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya aku bermimpi bahawa aku berhijrah ke negeri yang banyak pokok tamar. Aku menyangka Yamamah dan Hajar. Tiba-tiba itu ialah Yathrib, iaitulah Madinah. Nabi pernah bermimpi. Ni mungkin sebelum Isra dan Mi'raj. Nabi pernah bermimpi dia akan berhijrah satu bumi yang banyak pohon kurma. Lalu dia fikir barangkali Yamamah ataupun Hajar, dekat dengan Bahrain, dekat kawasan timur Arab Saudi. Nabi fikir di situ. Tiba-tiba bukan situ, tiba-tiba ia Yathrib, ialah Madinah. Pada malam Isra dan Mi'raj, disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj, sebelum sampai ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril bawa Nabi singgah di Yathrib. Nabi semayang, malaikat suruh semayang, Nabi semayang. Nabi tengok banyak pohon kurma. Jibril tanya, mau tahu di mana tempat? Nabi kata tak tahu. Ini Yathrib. Di sini engkau akan berhijrah, Jibril kata. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi jaminan kepada mereka yang berhijrah dengan firman-Nya, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa berhijrah ke jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia ditimpa kematian sebelum sampai ke tempat hijrah, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah firman Allah menjanjikan kepada mereka yang berhijrah dengan pahala dan fadilat yang sangat besar. Walaupun orang tu tak sabar ke tempat hijrah, mati tengah jalan, dapat pahala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dengan sabdanya, man kharaja min baitihi mujahidan fi sabilillah fa kharra an dabbatihi famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw ladaghathu dabbatun famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw mata hatba anfihi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Rawahul Imam Ahmad. Maksudnya, sesiapa yang keluar dari rumahnya kerana berhijrah fi sabilillah, menegakkan kalimah Allah, agama Allah, lalu ia tersungkur dari kenderaannya, kemalangan, aksiden, mati tengah jalan, jatuh kuda zaman dulu, sekarang ni kereta, dan mati, maka tetaplah pahalanya di sisi Allah. Atau ia disengat oleh binatang lalu mati, dia sengat di binatang, maka telah tetaplah pahala di sisi Allah. Atau mati biasa, maka sesungguhnya
tetaplah pahalanya di sisi Allah. Barang siapa yang keluar dari rumah dia kerana fisabilillah, menegakkan agama Allah, mati kemalangan, dapat pahala jihad fisabilillah. Barang siapa yang mati disengak binatang dalam perjalanan perjuangan menegakkan agama Allah, mati dapat kelebihan. Ataupun mati biasa je, dapat kelebihan juga. Demikianlah betapa besarnya kelebihan yang dicapai oleh orang yang keluar dari rumah, kampung dan negerinya kerana Allah. Terutamanya orang-orang yang berhijrah dan yang mengalami ujian yang lebih berat. Ulama telah bersepakat bahawa berhijrah dari negeri kafir yang tidak memungkinkan untuk menegakkan Islam di dalamnya, kemudian pergi ke negeri Islam adalah wajib. Banyak siapa yang duduk di negeri kafir, tak ada jamaah yang berjuang Islam, tak ada kumpulan, dia tidak ada kemampuan untuk nak lawan. Kalau ada kemampuan menegakkan Islam, tegakkan Islam di situ. Ataupun boleh semayang, boleh buat masjid, boleh macam setengah negara pada hari ini, negara kafir, tapi tak jadi salah nak dakwah, tak jadi salah, ni tak payah berhijrah, duduk di situ, sebarkan Islam tu. Tetapi tak boleh nak nyatakan Islam. Kalau nyatakan Islam akan dibunuh, macam Spanyol ketika jatuhnya Spanyol. Bila Spanyol jatuh, Islam pernah memerintah Spanyol selama 800 tahun. 800 tahun Islam memerintah negeri Spanyol. Dia kenal dengan Andalusia. 800 tahun. Negeri yang mewah, negeri yang kaya raya, yang tamadun, kebendaan, istana yang besar-besar, leka dengan kemewahan, tenggelam dalam hawa nafsu, tinggal syariat Allah. Negeri Spanyol yang Islam bertapak selama 800 tahun jatuh. Bila jatuh, habislah. Bila Kristian masuk, Kristian memaksa orang Islam tinggal agama Islam. Kalau tak tinggal, bunuh. Bahkan kubur orang Islam dibongkar, dibuang batu pertanian. Tak dibenar ada tanda Islam, kecuali masjid. Masjid masih dibenar kerana dia tertarik dengan ukiran molek hiasan masjid, dia tak ombok. Istana Al-Hamra dia tak ombok kerana dia tertarik. Orangnya dibunuh. Menyebabkan ramai yang berhijrah, di antaranya pergi ke utara Afrika, pergi Syam, ke Syria. Di antaranya yang pergi ke Amerika pun ada. Ada orang mengatakan Columbus yang mengharungi lautan mengejar orang Islam, untuk mengejar orang Islam, bukan mencari benua baru. Jumpa orang Islam dibunuh. Dan ada pandangan mengatakan ada orang Islam yang sampai ke Amerika di masa itu, yang dibunuhnya. Ada yang sempat bersembunyi. Dia nak hapuskan Islam ni habis-habisan. Yang tak mampu berhijrah duduk di Spanyol, menyembunyikan agama di rumah masing-masing. Hari ini selepas ratus tahun, mungkin 1000 tahun, muncul semula Islam di Spanyol. Ada lagi orang pelara Islam di Spanyol. Islam tak boleh dipadam cahayanya. Di negara komunis, bila komunis takluk negeri Asia Tengah, komunis Rusia dan China, dua-dua ni menakluk negeri Islam Asia Tengah. Habis ditakluknya, ulama-ulama dibunuh, disembelih dengan kejam, masjid-masjid dirampas, nak dihapuskan Islam. Maka ramai yang berhijrah ke rata-rata dunia. Yang tak mampu berhijrah duduk di situ, menyembunyikan agama, Tiba-tiba hari ini komunis jatuh. Bila komunis jatuh, Islam muncul semula. Islam ada lagi di China, dekat 100 juta lebih orang Islam di China. Di Asia Tengah, orang Islam jumlah yang sangat besar. Kembali pada Islam, walaupun ada di antara mereka yang tak tahu babi itu haram, makan dari babi, tak tahu haram. Tak tahu arak itu haram, minum arak. Kenapa? Tak tahu haram, jahilnya. Tapi masih menganggap dia sebagai orang Islam. Ada yang begitu rupanya yang jahil. Di sini benar ulama-ulama fiqh yang tulis kitab fiqh, kalau orang tu dia jahil, dia tak tahu sungguh, Allah mengampun. Dan hari ini mula belajar agama balik.
Mula belajar agama balik, belajar Islam. Apa yang menarik, orang Islam yang kau agama di Asia Tengah boleh bercakap Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa orang yang tahu Islam di sana. Kalau pergi nak cakap orang putih, dia tak kerti. Cakap Arab, dia kerti. Ini menandakan bahawa terpeliharanya Islam di negeri-negeri Asia Tengah. Mereka yang berhijrah, tak sempat habis. Mati ataupun menyembunyikan Islam. Generasi pertama umat Islam telah menunaikan kewajipan hijrah dengan penuh keimanan. Mereka berhijrah apabila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya SAW. Oleh kerana adanya gerakan menentang hijrah, maka terpaksalah mereka berhijrah secara bersembunyi, secara berkumpulan dan juga seorang demi seorang. Oleh kerana musuh tunggu tengah jalan. Banyak yang hijrah secara berkumpulan, cara bersembunyi, seorang-seorang mengaku sembunyi berhijrah. Sakitnya hijrah ni, tidak senang. Tak senang. Mereka yang lemah, al-mustada'afin, tak mampu tinggal di Mekah. Mereka yang lemah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun mereka yang lemah. Maaf. Yang tak lemah kena hijrah. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengisytiharkan hijrahnya seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar orang yang samsing. Masa jahiliyah dia samsing. Orang Kelantan kata gedebek. Orang yang hanelang. Maka dia cabar orang pula dia nak berhijrah. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Ali menceritakan setelah tawaf di Kaabah. Sayyidina Umar setelah dia tawaf di Kaabah menuju ke tempat orang Quraisy, dia pergi tempat orang ramai, pemimpin Quraisy Abu Jahal dan lain-lain ada belaka, dan dia berkata, man arada an taskulahu ummuh aw yaytama waladuh aw tarmala zawjatuh falyalqani wara hadzal wadi. Sesiapa yang mahu ibunya kehilangan anak, kata Sayyidina Umar, barang siapa yang nak mau dihilang anak, meyatimkan anaknya atau menjandakan isterinya, sila berjumpa aku di belakang lembah ini. Tunggu aku tengah jalan, aku nak hijrah ni, kata Sayyidina Umar. Orang lagu ni tak apalah. Ni tak apa. Tunggu aku, kata Sayyidina Umar. Beginilah sebahagian dari peristiwa hijrah menurut qada masing-masing, dan semuanya mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan di Darun Nadwah. Darun Nadwah ialah tempat pemimpin Mekah berhimpun dan bermesyuarat. Pemimpin Quraisy tidak senang dengan perkembangan baru di mana berlakunya hijrah. Mereka menyadari betapa berkumpulnya kekuatan umat yang mengancam pahaman keberhalaan yang diwarisi turun-temurun. Pegangan jahiliyah dan amalan yang menjadi kepentingan ekonomi dan politik mereka berada dalam bahaya. Mereka menyadari kebesaran pribadi Rasulullah SAW yang boleh mengumpulkan sahabat-sahabat yang setia dengan keazaman dan istiqamah terhadap apa yang menjadi iman dan Islam di dalam diri mereka. Apatah lagi adanya kekuatan baru dengan Islamnya Aus dan Khazraj yang tinggal di kawasan yang sangat strategik di tengah-tengah perjalanan perdagangan mereka ke Syam. Suatu langkah segera dan tegas perlu diambil. Begitulah pendapat pemimpin Quraisy di Mekah. Quraisy ialah kabilah Arab yang paling kuat, kabilah Arab yang paling ramai pengikut. Mereka berada di Mekah, tempat kunjungan para jamaah haji di zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah lagi. Di situ tempat yang sangat berpengaruh. Apabila mereka melihat pengaruh Nabi SAW makin kuat, makin besar, pengikut dia makin ramai, apalagi dengan Islamnya Aus dan Khazraj, dua kabilah yang besar yang tinggal di Madinah, tempat laluan mereka berniaga di Syam, tempat yang sangat strategik
akan menjadi ancaman kepada perniagaan mereka. Maka mereka berfikir perlu diambil satu tindakan. Lalu mereka mengadakan mesyuarat. Maka pada tanggal 26 hari bulan Safar tahun 14 selepas nubuwah dilantik Nabi yang SAW menjadi Rasul, bersamaan 12 September tahun 622 Masehi, bersidanglah majlis mesyuarat atau Parlimen Mekah di Darun Nadwah yang dihadiri oleh semua pemimpin besar musyrikin Mekah yang mewakili kabilah. Di antara mereka ialah Abu Jahal bin Hisham mewakili Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Su'aimah bin Ali, dan Haris bin Amir mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, An-Nadar bin Al-Harith yang melemparkan perut unta berlumuran najis ke atas belakang Rasulullah SAW mewakili Bani Abdul Dar, manakala Abul Buhturi bukan Buhturi Abul Buhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad dan Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abdul Uzza, Nabih dan Munabbih bin Al-Hajjaj mewakili Bani Saham, Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jaham. Ini adalah pemimpin-pemimpin Mekah yang terkenal mewakili kumpulan keluarga dan kabilah masing-masing. Apabila mereka tiba di Darun Nadwah, menurut yang ditetapkan, Iblis yang merupakan dirinya seorang tua seperti seorang berpakaian syekh menunggu di pintu. Mereka bertanya, tuan syekh ini datang dari mana? Ia menjawab, dari Najd. Apabila aku mendengar berita kamu mengadakan mesyuarat ini, aku datang untuk mendengar pandangan-pandangan yang dikemukakan. Mudah-mudahan aku juga boleh memberi semangat fikiran dan nasihat. Maka Iblis yang mewakili jin yang kafir. Iblis ni jin yang kafir, pemimpin jin yang kafir, datang juga bertasyakul, merupakan dirinya seorang tua Arab. Dan orang tua dalam bahasa Arab syekh, orang tua Arab yang tidak dikenali. Lalu mereka tanya, tuanya daripada mana? Dia kata dari Najd. Najd ialah di sebelah tengah dan timur Arab Saudi. Itu Najd. Riyadh, Zahran, itu kawasan Najd, kawasan tinggi. Kami datang dari Najd, ni kawasan orang Badui. Saya datang ni kerana kami dengar kamu nak ada mesyuarat. Maka kami nak ikut serta. Mereka semua bersetuju supaya orang tua ini turut hadir di dalam mesyuarat itu. Perjalanan mesyuarat, mereka mesyuarat. Dalam mesyuarat tersebut, Abul Aswad pertama-tama mengemukakan pendapatnya. Kita keluarkan dia dari negeri ini, kita buang dia ke negeri lain. Biarkan dia apa yang akan terjadi kepada dirinya di sana. Urusan kita selesai dan keadaan kita kembali seperti sedia kala. Cadangan yang pertama ialah cadangan daripada Abul Aswad. Pada pendapat dia, kita tangkap Muhammad, kita buang negeri. Atau ke daerah lain, senang kita, biar dia duduk di tempat yang lain. Dia duduk di kampung kita. Ini cadangan yang pertama. Orang tua dari Najd itu membangkang. Iblis membangkang. Iblis tak setuju. Tidak. Demi Allah, itu bukan caranya. Tidakkah kamu semua tahu dia pandai bercakap? Kata-katanya manis. Dia dapat menguasai orang-orang yang mendengar ajarannya. Demi Allah, dia bersumpah demi Allah juga Iblis ini. Dia percaya ke Allah tapi lawan Allah. Demi Allah, kata Iblis. Demi Allah, tidak akan mengatakan, dia berdialog dengan Allah Ta'ala, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kata Iblis. Bila berbalah di alam malaikat, alam malakut, berbalah bila Tuhan suruh malaikat sujud pada Adam, sujud menghormati makhluk Adam,
makhluk manusia dengan perintah Allah, semua malaikat sujud, malaikat Iblis tak sujud. Tuhan tanya, pasal apa mu tak sujud? Wahai Iblis. Iblis kata, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tidakkah aku lebih baik daripada dia? Engkau jadikan aku. Dia tahu Tuhan menjadikan dia. Dia percaya pada Tuhan. Percaya. Engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Adam daripada tanah. Maknanya dia percaya. Dia juga makhluk dijadikan oleh Allah. Dia percaya. Tapi dia sombong. Dia sombong, dia takabur. Ana khairum minhu. Aku lebih baik pada dia, pada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Adam daripada tanah. Maka jangan merasa pelik, dia bersumpah dengan demi Allah. Sumpah juga demi Allah juga, tapi lawan. Demi Allah, kalau kamu lakukan begitu, dia dapat menguasai semua kabilah. Selepas menjadi pengikutnya, dia boleh menggerakkan mereka untuk memerangi kamu, sehingga dia dan pengikut-pengikutnya itu memijak kamu di negeri kamu. Kemudian dia boleh buat apa sahaja yang ia mahu lakukan terhadap kamu. Iblis kata, cadangan ni tak boleh terima. Kalau kita buang dia ke negeri lain, dia pandai bercakap, pandai bersyarah, pandai ceramah, pandai berhujah. Orang akan terpengaruh dengan dia. Pengikut dia jadi bertambah ramai. Akhirnya dia balik serang kamu. Dia menguasai kamu juga. Abul Buhturi, bukan Buhturi, Abul Buhturi pula mengemukakan pendapatnya. Kurungkan dia di dalam penjara besi. Kuncikan pintunya seperti yang pernah dilakukan kepada penyair-penyair yang sepertinya, yakni Zuhair dan An-Nabirah dan lain-lain lagi, sehingga mati. Biarkan dia menerima nasib itu. Kata Abul Buhturi, kita jir dia. Kurung dia dalam penjara, buat penjara besi, kurung situ. Macam pernah kita buat kepada penyair-penyair yang kita tak suka, yang kita tak setuju. Kurung dia. Orang tua dari Najat itu membangkang. Iblis kata dia tak setuju. Tidak, demi Allah ini bukan pendapat yang boleh diterima. Kalau kamu tahan dia seperti yang dicadangkan itu, pengikut-pengikutnya akan beramai-ramai berusaha untuk membebaskannya. Walau bagaimana kuat sekalipun kunci penjara itu, akhirnya mereka mesti dapat membebaskannya juga. Kemudian dia dapat meramaikan pengikutnya seterusnya, dapat mengalahkan kamu. Sila kemukakan pendapat lain. Ini tak kuat, kata Iblis. Memang Iblis ni cerdik, jahat dan cerdik. Sila cadangan lain. Setelah dua cadangan ditolak, pemimpin besar jahiliah di zaman itu, Abu Jahal, mengemuka cadangan jahatnya. Laku berpendapat kita ambil tiap-tiap kabilah seorang pemuda yang perkasa, kita berikan pedang kepada tiap-tiap orang, biar mereka membunuhnya sekaligus. Rehatlah kita darinya, hak darahnya berbahagi kepada semua kabilah. Keluarganya Bani Abdul Manaf pasti tidak mampu untuk memerangi semua kabilah itu. Semua bersetuju dengan cadangan itu, termasuklah orang tua Iblis dari Najat itu. Tiada lagi pendapat lain yang lebih baik darinya. Setelah keputusan diambil sebulat suara, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan penuh semangat untuk melaksanakan keputusan itu. Akhirnya Abu Jahal buat cadangan. Cadangannya ialah dipilih tiap-tiap keluarga pemuda yang paling gagah, beri senjata, bunuh sekaligus. Kalau keluarga dia nak tutup bela, kita lawan ramai-ramai, dia tidak akan mampu. Keluarga dia Bani Hashim, Bani Muttalib nak lawan, tak boleh, kerana semua kabilah terlibat dalam pembunuhan Muhammad. Kalau dia minta ganti rugi pun, kita pakat bayar ramai-ramai. Bayar ramai-ramai, ringan. Iblis bersetuju dengan cadangan ini, iaitulah membunuh Nabi SAW. Dibunuh cara berpakat beramai-ramai. Hijrah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Rasulnya diperlakukan begitu sahaja menurut kemahuan hawa nafsu Iblis dan pengikut-pengikutnya di Mekah. Lalu Malaikat Jibril diperintah membawa wahyu, melaporkan keputusan jahat itu.
dan menyatakan keizinan Allah kepada kekasihnya Muhammad berhijrah menurut ketikanya yang diberkati Allah. Jibril memberitahu pada malam ini, janganlah dikau tidur di tempat tidurmu yang biasa kamu tidur di situ. Di sana menjadi suatu takdir yang sangat baik bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kerana dia menjadi orang yang dipilih untuk menemani Rasulullah SAW berhijrah. Sebenarnya ia pernah meminta izin dari Rasulullah SAW untuk berhijrah apabila ia melihat orang lain berhijrah. Rasulullah SAW bersabda, ala rislik fa inni arju an yu'dhana li. Biarlah dahulu, sesungguhnya aku berharap tiba masanya diizinkan kepadaku. Wal tarju zalika bi abi anta wa ummi. Abu Bakar bertanya, adakah engkau berharap itu dan akan bersamamu ayah dan ibu aku tukar denganmu? So kata, na'am, ya, kata Nabi. Jadi malaikat Jibril turun menyampaikan maklumat kepada Nabi, malam ni jangan tidur. Jangan tidur tempat tidur biasa. Jangan tidur tempat itu akan diserbu oleh musuh. Mu kena berhijrah pada malam ini. Itu masa yang Allah Ta'ala pilih, diatur oleh Allah, menunjukkan bahawa Nabi berhijrah bukan mengikut akalnya, mengikut pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih waktu dan saat. Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya. Macam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tidak meninggalkan negeri Mesir dengan kaumnya melainkan setelah diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang, Allah Ta'ala suruh Musa membawa kaumnya berhijrah, meninggalkan Mesir. Bila Allah Ta'ala suruh, bahawa Nabi Musa membawa Bani Israel di waktu malam meninggalkan negeri Mesir dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala izin, menunjukkan Allah Ta'ala akan buat apa sahaja mengikut kebijaksanaannya. Jangan takut, jangan gentar. Kalau musuh tahu pun, kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut pilihan Allah dengan tidak ragu lagi. Abu Bakar radhiyallahu an, yang pada awalnya nak berhijrah dulu, Nabi kata, jangan, wahai Abu Bakar, jangan lagi, sehingga aku dapat izin daripada Allah. Lalu Abu Bakar kata, nak suruh saya iring Rasulullah? Kata saya, nak suruh mengiring aku berhijrah ini. Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu saat hijrah telah tiba masanya menurut izin Allah. Baginda datang di waktu siang hari dengan selubung ketika panas siang hari, iaitu waktu lazimnya manusia tidur. Orang Arab dia tidur waktu tengah hari. Itu adat dia, panggil al-qailulah, tidur waktu tengah hari. Orang Arab ni ada macam-macam tidur. Ada tidur pagi, tidur waktu tengah hari, tidur petang, tidur malam. Itu banyak waktu tidur dalam bahasa Arab. An-naumu, al-qailulah, al-hailulah, al-ghailulah. Itu dalam bahasa Arab makna tidur belaka. Tidur masa ni, kita bahasa Melayu tidur satu perkataan saja. Arab ni banyak perkataan dia. Di antaranya ialah tidur tengah hari, al-khailulah. Di waktu inilah Nabi keluar pergi ke rumah Abu Bakar, dan tidak diduga oleh pengintik-pengintik yang mungkin ditugaskan menunggu berhampiran rumah Abu Bakar. Abu Bakar sungguh gembira melihat kedatangan Rasulullah SAW. Tujuannya untuk memberitahu sudah tiba masanya untuk berhijrah. Setelah diizinkan masuk, maka Rasulullah SAW pun masuk ke rumah Abu Bakar. Baginda lalu berkata, keluarkanlah sesiapa sahaja yang ada di sini. Kata Nabi, semua yang ada dalam rumah ni keluar belaka. Tinggal aku denganmu saja. Ini kerahsiaan. Termasuk anak dia sendiri, isteri dia sendiri, dikeluarkan. Ini kerahsiaan. Kerahsiaan sangat penting. Kerana waktu jangan dibocorkan, diketahui oleh musuh. Keluar semua. Isteri dia, anak dia keluar. Tinggal Nabi dengan Abu Bakar saja. Abu Bakar menjawab, mereka adalah ahlimu juga, ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, sebenarnya telah diizinkan kepadaku berhijrah. Abu Bakar bertanya, demi bapaku dan kutukarkan denganmu ya Rasulullah, adakah daku ditugaskan menemanimu? Saya kena teman. Rasulullah menjawab, ya. Setelah diatur segala perancangan dan urusan hijrah, Rasulullah SAW pun pulang ke rumah
dan berlakunya peristiwa hijrah yang kita baca minggu depan. Wallahu a'lam.